Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis Aidil Akhbar untuk laporan berita pagi. RM5,000 ini ganjaran yang ditawarkan Kementerian Alam Sekitar dan Air kepada mereka yang dapat menyalurkan maklumat dan bukti sehingga tertangkapnya pihak melakukan pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor yang menjadi punca gangguan bekalan air. Menterinya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata sebarang maklumat boleh disalur melalui email atau talian hotline Jabatan Alam Sekitar. Ganjaran diberikan selaras dengan komitmen berterusan kerajaan dalam Pelanjawan 2021 yang akan menyediakan peruntukan khas kepada mana-mana pihak yang dapat menyalurkan maklumat tentang sebarang salah laku dan pelanggaran undang-undang termasuk isu pencemaran sungai. Pihaknya memandang serius mengenai perkara ini kerana 7 insiden henti tugas loji rawatan air di Selangor akibat pencemaran sungai tahun ini tidak sepatutnya berlaku. Siasatan awal mendapati pencemaran berpunca daripada efluen industri daripada pelbagai sumber industri kecil dan sederhana di Taman Velox dan kawasan persekitarannya iaitu kawasan industri kecil Sungai Bakau dan Taman Perindustrian Teknologi Rawang. Sebahagian daripada efluen industri yang berbau ini telah masuk ke dalam longkang dan sebahagian lagi dilepaskan secara haram ke dalam sistem pembentungan. Dalam pada itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes pencemaran air yang dikesan di Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang Selangor. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad, polis menerima satu laporan yang dibuat seorang pegawai penguatkuasa Lembaga Urus Air Selangor luas. Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan. Jelasnya siasatan awal pihak luas mendapati air di loji berkenaan disyaki mengandungi bahan solvent hingga ke tahap 8 ton. Susulan itu, bekalan air terpaksa ditutup hingga kerja-kerja pembersihan selesai. Pencemaran itu mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1.13 juta akaun pengguna di Lembah Kelang. Sementara itu, luas mengesyaki wujud unsur sabotaj daripada pihak tertentu membuang sisa industri bahan tercemar di Sungai Selangor. Pihak luas juga telah mengenal pasti lokasi pencemaran adalah dari Pelan Indah Water Consortium IWK di Taman Velox Rawang apabila terdapat air berwarna merah yang mengalir dalam longkang tersebut. Exco Negeri Hiloi Sian berkata pencemaran bau tersebut berpunca daripada pelepasan tanpa kebenaran bahan minyak jenis solvent. Dan kita disyaki dulu, syaki saja. Ada lepasan di main hole sana. Kita masih menyelesaikan dari mana bahan kimia ni. Dan kita syaki ada orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuangkan yang chemical ni ke main hole yang berdekatan. Selepas ini mengalir ke IWK. Katanya kerajaan negeri telah membuat laporan polis. Kerajaan memandang serius dan tidak akan bertoleransi terhadap penyebar berita palsu sehingga menimbulkan panik dan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hingga Isnin lalu sebanyak 274 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 137 kes masih dalam siasatan, 35 kes didakwa di mahkamah, 12 kes diberi notis amaran, manakala 90 kes lagi diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut oleh KKM. Menurut KKM, bagi kes yang telah dibawa ke mahkamah, sehingga kini 21 orang telah didapati bersalah, manakala 13 lagi dalam proses perbicaraan.
Pasukan Respon Pantas PRP di bawah KKMM telah mengeluarkan sebanyak 404 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu berkaitan COVID-19. Orang ramai diminta untuk menyemak atau menyalurkan maklumat yang diragui dan tidak sahih kepada PRP di talian tertera. Dalam perkembangan lain, polis menafikan dakwaan mesej yang tular di media sosial. Kononnya tiada lagi keperluan untuk surat pergerakan rentas daerah atau negeri daripada pihak polis. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Syed Basri Syed Ali berkata dakwaan tersebut adalah palsu. Jelas Superintendent Syed Basri, sebarang pergerakan rentas negeri atau daerah masih mengguna pakai surat pergerakan daripada pihak polis. Katanya sebarang kemusykilan dan pertanyaan boleh menghubungi bilik gerakan COVID-19 Ibu Pejabat Polis Daerah Baling. Mesej yang tular di media sosial mendakwa seorang individu mendakwa polis Kuala Ketil memberitahunya bahawa tidak perlu lagi surat kebenaran untuk merentas sempadan daerah seluruh Kedah berkuat kuasa tengah malam tadi. Mesej itu juga turut mendakwa sekadar rentas sempadan daerah sudah ditarik balik. Kementerian Kesihatan perlu melihat dan menganalisis laporan ujian klinikal fasa ketiga bagi setiap vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan sebelum membuat sebarang pembelian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia termasuk perincian aspek penyimpanan vaksin yang memerlukan tempat bersuhu rendah bagi memastikan keselamatannya. Although 11 vaccine has been in clinical trial, phase 3 clinical trial, but we have yet to read the reports of the clinical trial. So we hope that you get the reports and then we will analyse in terms of the safety and efficacy of the vaccine. Tan Sri Dr. Nur Hisham mengulas mengenai pengumuman syarikat farmasutikal gergasi Amerika Syarikat Pfizer sebelum ini bahawa vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkannya berjaya mencatatkan keberkesanan hingga 90%. Namun, vaksin itu perlu disimpan pada suhu rendah negatif 80 darjah Celsius di bawah paras beku sebelum boleh digunakan dan ketika ia dalam perjalanan ke destinasi. Ini membuatkannya amat sukar untuk digunakan di kebanyakan negara termasuk Amerika Syarikat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan melakukan sanitasi awam di kawasan penjara Seremban bagi mengekang penularan COVID-19. Menurut Ketua Zon Seremban JBPM Negeri Sembilan Khair Amir Ahmad, sanitasi awam itu dilakukan susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negeri tersebut. Seramai 28 anggota dan pegawai terlibat dalam proses sanitasi serta 6 anggota pejabat kesihatan daerah Seremban. Tempat-tempat tumpang untuk sanitasi adalah tempat-tempat yang ada direct contact. Maksudnya ada sentuhan daripada orang dan juga tempat-tempat awam lah. Bahan kimia yang digunakan sepanjang proses sanitasi telah diluluskan PKD bagi memastikan ia dapat menghapuskan virus jangkitan. Chemical yang kita gunakan dalam sanitasi ini, kita gunakan sodium hypochlorite yang kita bancuh. Bancuannya mana 1:10 lah. Dan sama juga dan kita gunakan fluorodisinfectant. Ya, dan khidmat nasihat berkaitan dengan penggunaan dan bancuan ini kita dapat daripada Jabatan Kimia sendiri. Untuk bantu kita untuk memastikan bahan ini efektif semasa kita melakukan sanitasi. Sama ada di luar ataupun di dalam bangunan. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM90,000 bagi penyediaan bakul makanan penduduk di Plaza Hentian Kajang yang terjejas setelah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD fasa kedua bermula 11 hingga 24 November depan. Jelas Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Hulu Langat Najmuddin Jemain, bantuan kebajikan berkenaan diserahkan kepada 2,622 orang meliputi 583 unit kediaman daripada 1,153 yang dikenal pasti. Bantuan kebajikan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sebanyak RM90,000 bagi penyediaan bakul makanan dan keperluan untuk penduduk Plaza Hentian Kajang.
dan sehingga 9 November 2020 sebanyak 6 kali pengagihan sumbangan bekalan makanan dijalankan. PKPD di Plaza Hentian Kajang meliputi kawasan seluas 1.32 km dikawal rapi 220 anggota keselamatan. Penutupan sekolah berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB bukan waktu untuk guru dan murid sekolah bercuti. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, proses pembelajaran dan pengajaran PDP perlu diteruskan seperti biasa hingga tamat penggal pada 17 dan 18 Disember 2020. PDP boleh dilaksana berpandukan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang telah dikeluarkan kementeriannya. Kita meminta supaya pentadbir sekolah memastikan guru dan murid terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Kita amat mengharapkan guru-guru kita masih bekerja di stesen tempat bertugas masing-masing, ya. Sebab tidak boleh diambil kira sesi atau tempoh ini sebagai tempoh cuti. Jika proses pembelajaran tidak diteruskan, ia akan menjejaskan cara pemikiran serta tahap keyakinan murid. Guru-guru juga boleh mendapatkan kelulusan dan penjadualan ketua jabatan, pengetua atau guru besar bagi keperluan menggunakan bahan atau kemudahan di sekolah. Dengan bantuan ibu bapa juga, PDPR boleh dilaksanakan khusus bagi murid di bawah umur. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. 3 lelaki termasuk seorang pengurus syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah kerana dipercayai meminta dan menerima rasuah RM85,000 daripada seorang individu. Sogokan dipercayai bagi membantu menyelesaikan kes abang ipar individu terbabit yang ditangkap pada Jun 2018 atas kesalahan dadah. Berdasarkan maklumat dan risikan, SPRM Kedah telah melakukan siasatan lanjut terhadap kes tersebut. Suspek pertama yang bekerja sebagai pengurus di sebuah syarikat telah ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Sungai Petani malam tadi. Manakala suspek kedua yang tidak bekerja juga ditahan di lokasi sama bersama suspek ketiga yang merupakan pemilik kedai runcit. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharun Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan penahanan kesemua suspek. Kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Sungai Petani hari ini untuk mendapatkan permohonan reman. Wang tunai RM1.4 juta dirampas dalam serbuan ke atas sebuah rumah teres di arah Damansara Isnin lalu. Sepasang suami isteri ditahan disyaki terbabit aktiviti perjudian dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izzani Muhammad Faizal, siasatan mendapati sindiket itu aktif sejak 3 bulan lalu dan menyasarkan pelanggan warga Cina menggunakan media sosial. Beberapa buah komputer milik kedua-dua suspek di dalam rumah tersebut mengesyaki wujudnya aktiviti pelaburan atas talian atau cryptocurrency yang mana tidak berdaftar dengan bank negara. 7 laptop telah kita rampas. Okey. Daripada 7 ini, 2 berfungsi dan kat situ kita boleh kenal pasti yang ada aktiviti cryptocurrency. Manakala 5 laptop lagi telah ditutup sebelum serbuan dibuat. Dan suspek enggan bekerjasama dengan membuka balik
laptop tersebut. Hasil soal siasat suami isteri berkenaan membawa kepada tangkapan 2 warga asing di sebuah kondominium di Sunway pada hari sama. Kedua-dua suspek telah mengaku bekerja dengan lelaki di rumah yang sebelumnya tadi, suspek nombor 2, yang merupakan penyelia laman web pelaburan serta perisian perjudian dalam talian, online gaming. Okey. Gaji mereka dibayar RM9,000 sebulan. Kedua-dua mereka Dan tugas mereka adalah membina aplikasi judi online. Suspek direman 4 hari bermula semalam. Misi bantu ummah ke Syria kini digerakkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dengan menyerahkan bantuan barangan keperluan bernilai 12 juta ringgit sumbangan rakyat Malaysia. Delegasi disertai 6 anggotanya turut menguruskan 30 kontena yang terbengkalai di gudang di sepadan Turki Syria sejak April lalu susulan Perintah Kawalan Pergerakan di negara itu. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri berkata program selama 3 bulan ini menumpukan kepada keperluan masyarakat Syria yang ketika ini berdepan musim sejuk. Kita diminta oleh pihak agensi wakaf kerajaan Turki untuk hadir menguruskan dan lebih daripada itu juga ada beberapa keadaan yang memerlukan kedua-dua pihak, khususnya bila kita membina 56 ekar tanah untuk dibangunkan sebagai Malaysian Refugees City for Syrian. Kita akan menghantar 30 kontena yang mengandungi lebih daripada 20,000 blanket, yang mana blanket ini untuk memasuki musim sejuk yang serendah negatif 16 itu sudah menjadi satu keperluan terdesak. Makanan, alat pemanas kita, dan kita juga bakal membuka 4 buah sekolah kita yang sudah pun tersedia, dan kawasan ini bukan kawasan hot zone, sama ada hot zone dari sudut perang atau hot zone dari sudut pandemik, dan lebih daripada itu kita juga akan membina 1,000 buah rumah. Dr. Ahmad Sani ditemui di KLIA sebelum berlepas ke Turki. Susulan Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran monsun Timur Laut atau musim tengkujuh dijangka bermula hari ini. Nelayan di Pulau Gajah, Bengkalan Cepa, Kelantan mula melakukan persiapan dengan bergotong royong menarik bot naik ke darat. Menurut Ketua Jaringan Perikanan di pulau itu, Nik Ruzulaili Nik Yusof, aktiviti ini dilakukan setiap tahun menjelang tengkujuh sehingga musim berakhir Mac ini. 140 nelayan menarik 30 bot beramai-ramai seawal 7 pagi dan waktu petang kerana ketika itu keadaan air pasang memudahkan bot ditarik tanpa merosakkan strukturnya. Hari ini tarik dah 8 buah. Esok pula. Jadi bukan kata suruh membuk lah, 30 buah tu tarik berasu-asu lah. Jadi lepas tarik buk apa tu akan buat servis lah. Servis buk ni setahun sekali. Servis buk. Dengan cat agapo, beki pukak, untuk peralatan menakat ikan lah. Nak beki, nak cat, nak repair, cat semiluk. Pergi ke laut ni kita ambil kesempatan untuk beki. Untuk beki ni masa ni untuk kita ambil untuk beki kesempatan masa lapar ni. Ni gotong royong. Sangat betul kita sumbu tir kapur ni untuk gotong royong untuk tarik bot lah. Kalau tak tu lah atas ngikut atas air. Kalau air besar kita tarik banyak putih sikit. Kalau air surut sikit lah. Gitu. Ya air besar ni mudah nak naik pasal dia tak tubir mana kan. Pasal sembing, kalau pasir tak apa tu pun dia tak akan perahu. Kalau sembing ni, kalau maknanya saya ingat ya, kena perahu lah. Inisiatif Pendigitalan Perlis merupakan inisiatif komprehensif yang ulung seumpamanya di Malaysia. Kejayaan inisiatif ini mampu dijadikan contoh dan model untuk negeri lain. Justru Perlis yang mempunyai pelbagai lokasi pelancongan perlu menggorak langkah ke arah pendigitalan komprehensif bagi mengubah industri pelancongannya dengan inisiatif pelancongan pintar sejajar dengan revolusi perindustrian keempat.
Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail bertitah penerapan dan penggunaan aplikasi pelancongan serta digital wajar diperluas. Ini secara langsung membantu untuk memudahkan laju pelancongan mengantarabangsakan pelancongan polis dan menggalakkan percutian ini polis khususnya. Saya yakin plan induk rancangan fizikal pelancongan negeri polis ini akan membekalkan perancangan yang penuh dan urusan yang komprehensif bagi memastikan sektor pelancongan negeri polis kekal berdaya saat maju dan berdaya tahan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pelancaran Pelan Digital Perlis tahun 2021-2025 dan Pelan Induk Perancangan Fizikal Pelancongan Negeri Perlis pada Konvensyen Perkhidmatan Awam Negeri Perlis di Kangar. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail. Kumpulan prasarana menyokong penuh cadangan meluaskan pelaksanaan rangkaian bas Rapid Penang dan Kuantan untuk memperkasakan lagi sektor pengangkutan awam negara. Pengerusinya, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, pemanjangan pas perjalanan My30 ke dua negeri itu sebagai komitmen membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19. Prasarana percaya dengan pengenalan pakej My30 tentunya ia akan membantu meringankan beban perbelanjaan pengangkutan awam untuk para penduduk di Pulau Pinang dan juga Kuantan. Inisiatif ini juga dijangka akan memberikan peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan kendalian kumpulan prasarana. Selain itu, prasarana turut menyokong cadangan program transformasi perkhidmatan bas henti-henti dengan peruntukan RM150 juta bagi Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan. Ia seiring dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam kepada 40% pada 2030. Kerajaan sedar bahawa sektor pelancongan, terutamanya syarikat penerbangan, merupakan antara sektor yang paling terkesan. Sehubungan itu, kerajaan akan menyediakan program latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kaki tangan dari syarikat penerbangan di Malaysia dengan peruntukan sebanyak RM50 juta. Pergolakan di Nagorno-Karabakh, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata keseluruhannya bagi Armenia dan Azerbaijan bermula tengah malam Selasa. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev telah menandatangani kenyataan bersama. Putin dalam sidang media berkata persetujuan itu dicapai mengikut syarat untuk jangka panjang dan penyelesaian menyeluruh krisis ini demi kepentingan rakyat kedua negara dan rantau tersebut. Dalam pada itu, kekecauan berlaku di Parlimen Armenia selepas gencatan senjata dipersetujui dengan Azerbaijan. Perjanjian itu mendapat tentangan beberapa pihak di Armenia yang tidak berpuas hati dengan rundingan melepaskan beberapa kawasan kepada Azerbaijan. Perdana Menteri Nikol Pashinyan dituntut untuk meletak jawatan. Parlimen Armenia dimasuki perusuh yang marah dengan keputusan kerajaan sambil membaling botol. Speaker Parlimen dilaporkan diserang dan dipukul. Pashinyan dalam entry Facebooknya menyeru rakyat bersatu ketika waktu sukar ini. Jualan terbesar dalam talian seluruh dunia 11.11 bermula hari ini. Gergasi perdagangan elektronik Alibaba menggunakan rangkaian robot logistik bagi mengendalikan barangan yang ditempah dan untuk dihantar kepada pelanggan. Kilang memproses barangan dan penghantaran Alibaba menggunakan 1,000 robot bagi memilih dan menyusun tempahan. Jualan sehari terbesar dalam talian itu dilapor mengendalikan lebih daripada separuh akaun perdagangan elektronik di China serta mendapat sambutan meluas di serata dunia.
Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara diseru mengaplikasikan struktur latihan secara digital khususnya buat atlet yang bakal menyertai Sukma dan para Sukma Johor. Cadangan itu diutarakan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin selepas dua tamasya itu dianjak ke tahun 2022. Menurut Megad, struktur latihan digital dilihat lebih efektif ketika negara dan seluruh dunia masih berdepan krisis pandemik COVID-19. Tambahnya, tempoh setahun tidak boleh disia-siakan, sebaliknya perlu mencari jalan untuk membangunkan konsep latihan yang lebih sesuai dengan situasi masa kini. Dalam pada itu, MBM turut menyahut baik dan memberi sokongan penuh kepada langkah yang diambil Kerajaan Negeri Johor dan KBS untuk tidak meneruskan dua tamasya berkenaan. Dalam perkembangan sama, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP turut berharap saingan Piala Malaysia 2020 dapat diteruskan. Presidennya Dr. Amar Pritpal Abdullah berkata ia bagi mengurangkan beban keuangan yang ditanggung pasukan Harimau Kumbang. Menjadi satu masalah yang besar kepada pasukan Pulau Pinang kerana kami telah memberi satu kontrak extension dari 7 hari bulan November ke 23 hari bulan November supaya Malaysia Cup ini akan tamat. Final day is 23 hari bulan. Dan juga kami pun telah memberi surat kepada pemain-pemain yang nak dikekalkan dan yang nak dilepaskan. Menurutnya, pasukan Pulau Pinang mungkin berdepan kekangan keuangan kesan daripada penundaan Piala Malaysia. Bintang bola sepak Argentina Diego Maradona semakin pulih selepas pembedahan otak dan kini dia dibenarkan pulang namun masih memerlukan pemantauan doktor. Perkembangan positif berkenaan dimaklumkan oleh doktornya Leopoldo Luque. Maradona 60 tahun dimasukkan ke hospital pada 2 November lalu selepas menunjukkan penurunan tahap kesihatan yang drastik. Pemenang Piala Dunia 1986 itu terpaksa menjalani pembedahan selepas doktor mengesan terdapat darah beku di bahagian otak. Menurut Luque, gaya hidup Maradona juga antara penyumbang kepada keadaannya ketika ini. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Ingat, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.